Doa kita apa? Doa Nabi. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya mulakan Tuan Imam, Bilal, AJK Surau dan seterusnya muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, insya-Allah pada malam ini kita menyambung kembali perbincangan kita daripada buku Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah pada bab 286, iaitu bab siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Jadi insya-Allah kita bincangkan tentang yang lepas kita ada baca sedikit tentang hadis ni yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mal lam yas'alillah ghadiballahu alaih." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah marah dekat dia. Maka inilah yang membezakan antara makhluk dengan khaliq, antara pencipta dengan ciptaannya. Iaitu Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mengharapkan supaya kita ni mengangkat tangan meminta kepadanya. Dan kita dapat lihat bahawa orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sentiasa meminta kepada Allah. Bukanlah maksudnya seseorang itu, macam contoh kalau kita dengan manusia, kita rapat dengan seseorang tu bukan bermaksud kita banyak minta dekat dia. Mungkin kita baik dengan dia, tetapi kita tak banyak minta tolong dia ke apa. Cuma kita kawan rapat, ada waktu kita mintalah tolong, tapi taklah kita sentiasa minta tolong kat dia. Dengan Allah pula tidak. Hubungan dengan Allah, kita sebagai hamba dan kita sentiasa mengharapkan sesuatu daripada Allah, baik daripada dunianya, lebih-lebih lagi daripada segi akhiratnya. Maka semuanya kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan Allah mengajar kepada kita, kalau tak minta dekat Allah, Allah marah. Sampai tahap begitu. Maka jangan malu minta pada Allah, jangan merasa bahawa kita ni terlalu banyak dosa. Ramai orang yang terkena belitan iblis di mana mereka merasakan bahawa aku ni dosa banyak. Kalau minta dekat Allah, Allah nak kabulkan ke? Malulah nak minta. Aku semayang pun tak jaga. Tak beranilah nak minta. Rasa macam, yalah, macam contoh kita tak pernah buat baik dengan orang tu. Tiba-tiba kita datang, kita nak minta tolong dekat dia. Malu kita. Yang tu kita fikirkan daripada segi hubungan kita dengan manusia. Tetapi hubungan dengan Allah bukan begitu. Hubungan dengan Allah, dalam waktu yang sangat-sangat genting, pada waktu itulah kita minta pada Allah. Pada waktu itulah yang kita tak akan ada lagi sandaran selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sandaran kita hajalah kepada Allah. Sehingga Ibn Rajab Al-Hambali kata, waktu yang terbaik nak minta dengan manusia yang lain. Waktu tu dah tak ada sesiapa dah dapat tolong kita. Kita terbabit dalam hutang yang sangat besar. Contoh berapa ramai orang masa PKP hari tu, dia ingatkan bisnes naik dah, cantik dah, cakap yang ni kalau ikut projection ni, ikut daripada segi unjuran, kira macam 10 tahun ni aku memang kaya sungguh ni. Dah kira aku punya bisnes memang grow sampai 10 juta. Sekali tiba-tiba kena dekat MCO, kena PKP, terus tak ada orang nak beli baju yang dia jual, ataupun barang-barang yang inilah, yang yang kebiasaannya sangat laris. Macam contoh, kita tak pernah terfikir pilot hilang kerja. Tuan-tuan, kita tak pernah fikir, tuan-tuan, orang kerja pilot tak ada kerja.
Tak pernah kita terfikir satu saat dahulu tu rupanya benda ni boleh berlaku. Tetapi Allah nak tunjukkan, Allah uji, maka ada rupanya pilot yang membunuh diri. Padahal mereka kerja dengan gaji mereka ni puluh ribu lah. Gaji pilot paling sikit pun biasanya memang puluhan ribu. Jarang lah. Paling tidak belah ribu lah kot. Tak adalah gaji dia 4 angka tak. At least 5 angka. Jadi kita lihat tiba-tiba Allah uji mereka dengan ujian-ujian. Sebahagian daripada kita pun diuji sedemikian. Tiba-tiba hilang mata pencarian. Ada orang yang hidupnya rupanya bertambah senang masa MCO. Orang yang buat, company yang buat tu. Apa nama tu? Sarung tangan getah tu. Top Glove kan nama company tu. Masa tu saya ingat betul. Orang masa saham dulu memang gila-gila cakap, wah hebat betul company ni. Naik sampai RM5 daripada posen-posen. Dia punya saham dia naik sampai RM5 ke berapa, RM10 ke. Saya tak ingat lah. Ke RM15. Tinggilah naik. Maka waktu tu orang semua cakap, wah hebat betul company ni. Ni maknanya orang yang ada sebahagiannya waktu orang semua dalam keadaan kesusahan, Allah beri dia ruang yang sangat besar untuk dia dapat harta yang banyak. Jadi kita jangan peduli tentang perancangan manusia. Seharusnya kita sentiasa meletakkan sandaran terhebat kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana kita lihat Nabi sebelum tidur, Nabi ajarkan kepada kita doa yang saya pernah sebut pada tuan-tuan. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan, aku tundukkan, aku serahkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, aku sandarkan belakang aku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, penuh harapan kepada engkau dan penuh rasa takut pada engkau. Tengok doa Nabi ajarkan kepada kita, yang mana kita letakkan segala pengharapan kita hanya kepada Allah. Especially masa kita tidur, yang mana macam-macam perkara boleh berlaku. Waktu tidur itulah tiba-tiba anak kaki termasuk dalam lubang toilet. Kan? Masa tidur itulah adanya pencuri. Kan? Kes-kes biasa mencuri tengah-tengah malam lah. Kan? Waktu itulah ular boleh masuk. Maka sebab itulah waktu tidur yang kita tak dapat nak jaga, yang tak dapat nak kawal, terutamanya, maka pada waktu tu Nabi ajarkan kita untuk minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sandarkan segala-gala pengharapannya hanya kepada Allah. Kita tak letakkan kepada manusia. Okey. Jadi ada satu hadis Nabi sebut innallaha hayyun sittir. Tak silap saya hadis ni lebih kompleks macam tu lah. Sesungguhnya Allah ni maha malu dan maha tertutup. Kan ada yang orang selalu doa ya sattar kan, ya sattar. Ya sattar ni yang menutupi. Ni Allah sebutkan sittir, yang maha tertutup. Dan Allah sangat malu apabila hamba-Nya mengangkat kedua tangan meminta kepadanya dan tidak dikembalikan dengan sesuatu. Ni Allah. Bila dah datang, kita dah minta pada Allah, maka Allah malu kalau tak dikembalikan dalam keadaan tangan sifar, dalam tangan kosong, tak ada apa-apa. Jadi, mintalah pada Allah, jangan ada rasa malu. Bahkan minta yang paling tak malu pada Allah lah. Pada manusia ni ada malu kadang-kadang, kan? Kita tanya, bila orang nak belanja makan, nak makan apa? Biryani. Boleh juga. Biryani undang mau. Siapalah yang ayam ajak pun okey dah. Kan? Kita malu tuan-tuan. Betul tak? Sampailah orang tu insist, siap hal, kami nak belanja kita. RM50 satu tapak. Siap ada hal. Masa tu kita pun barulah. Tapi dalam keadaan, kalau kita ni jenis yang pemalu lah. Tapi dengan Allah bukan begitu tuan-tuan. Dengan Allah mintalah apa-apa. Tak payah nak rasa, malulah nak minta banyak sangat ni. Tak. Dengan Allah minta segala-galanya. Bahkan tak ada tanpa rasa malu. Yang malu tu yang ada pada manusia, kalau kita nak sebut tu, malu kita nak sebut. Contoh kita nak cerita pada orang lah. Haji umur berapa Haji? Kami umur 70 dah. Ada tak impian lain lagi yang mau dicapai? Kami sebenarnya masih berkeinginan mau ada anak lagi. Kan? Malu sih nak ceritakan orang. Malu tuan-tuan. Kalau umur dah 70, 80. Tapi Nabi Zakaria doa pada Allah. Waktu tu Nabi Zakaria tak ada anak lah. Maka sebab tu Nabi Zakaria minta, kurniakan aku
seorang anak. Rabbi la tadharni farda, ya Allah janganlah engkau tinggalkan aku dalam keadaan persendirian. Kata Nabi Zakaria dalam surah Al-Anbiya. Dalam surah Maryam ada panjang lagi sikit lah doa dia. Dia sebut apa nama, kepala aku ni dah penuh beruban, belakang aku ni dah sakit, tapi aku tak pernah kecewa minta kat engkau ya Allah. Jadi doa Nabi Zakaria, kalau kata kita dengar, tak sedar diri orang ni dah tua-tua minta anak lagi. Tapi tak. Dengan Allah tak ada rasa malu. Dengan Allah lah yang kita nak minta segala-galanya. Selagi mana bukan meminta untuk memutuskan silaturahim ataupun meminta untuk melakukan dosa. Ya Allah berilah aku berzina dengan orang ni. Asyik boleh lah. Maksudnya doa nak minta melakukan dosa takkan dikabulkan. Kalau dapat pun bukan sebab doa tersebut. Okey. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke 660. 659 ni hadis yang sama sebelum. Okey, 660 an Uthman radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man qala sabaha kulli yawmin wa masa kulli lailatin salasan salasa. Barang siapa yang membaca pada pagi setiap hari dan juga setiap petang 3 kali. Apa doa dia? Ni tuan-tuan dah biasa dengar dah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baca 3 kali, lam yadurruhu syai', kata Nabi. Siapa yang membaca dengan nama Allah yang mana tidak ada yang dapat menyakiti, memberi mudarat apa-apa yang berada di bumi dan juga yang ada di langit. Dan Allah lah, dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Barang siapa yang baca benda ni 3 kali, waktu pagi dan waktu petang, tak ada yang akan menyakitinya, tak ada sesuatu pun yang dapat memudaratkan dia. Perawi hadis ni, nama dia Abbad bin Uthman. Abbad bin Uthman disebutkan tarafun minal falij. Dia ni terkena stroke, lumpuh separuh badan. Sebahagian badannya ada yang terkena lumpuh, ke kaki dia ke apa ke, separuh ke apa kan, terkena benda tu. Faja'ala yanzuru ilaih fafatina lahu. Maka adalah orang yang melihat kepadanya dalam keadaan pelik. Macam kata engkau riwayatkan hadis ni, tapi kau tengok engkau ni lumpuh. Maknanya engkau kenalah, adalah sesuatu yang menimpa engkau. Jadi dia ni bila tengok orang, melihat je tanpa orang tersebut, tapi dia dah tahu dah orang ni ada sesuatu kan, macam fikir pasal benda tu. Maka si Abban tadi ni, dia kata apa? Innal haditha kama haddathtuka walakinni lam aqulhu dhalikal yawm liyamdiya qadarullah. Hadis tu adalah seperti mana yang aku sebutkan pada engkau. Memang macam tu lah. Memang betul hadis ni. Akan tetapi ada satu hari tu aku tak baca doa ni. Maka terkenalah qadar, qada Allah tu terkena pada aku. Takdir Allah tu kena pada aku. Jadi rupanya doa ini tuan-tuan, doa yang baik untuk kita amalkan dan kita ajarkan kepada ahli keluarga, anak-anak kita dan sebagainya. Biasakan membaca doa ni pagi dan petang. Ini termasuk dalam azkarus sabah dan juga azkarul masa. Termasuk dalam zikir-zikir pagi dan petang. Nabi SAW kan ada ajar waktu pagi baca apa, waktu petang baca apa. Maka ni di antara doa-doa yang diajarkan kepada kita. Kalau boleh jangan lupalah, pagi-pagi kita start kereta ke start motor ke keluar kan, baca doa ni. Tak susah pun, biasanya kita dah hafal dah. Okey. Hadis yang ke 661 bab 287. Bab doa inda saffi fi sabilillah. Bab berdoa di dalam barisan sewaktu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. An Sahal bin Sa'ad, daripada Sahal bin Sa'ad, dia berkata, sa'atani tuftahu lahuma abwabus sama. Ada 2 waktu dibukakan
untuk 2 waktu ini pintu langit. Pintu-pintu langit. Pintu-pintu langit dibuka pada 2 waktu ni. Wa qalla da'in turaddu alaihi da'watu. Dan pada waktu itu sangat jarang doa seseorang itu ditolak pada waktu dibukakan pintu langit. Waktu bila? Hina yahdurun nida, sewaktu azan telah pun dikumandangkan. Itu yang pertama, selepas azan. Wassafu fi sabilillah, dan sewaktu barisan untuk berperang di jalan Allah, orang-orang berbaris untuk pergi berperang, maka pada waktu itu juga pintu-pintu langit dibuka untuk berdoa. Untuk siapa yang berdoa, maka akan diterima doa tersebut. Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahawa adanya waktu-waktu doa yang mana waktu-waktu ini doa dimakbulkan. Contohnya seperti mana yang kita tahu, Nabi sebut tentang doa yang makbul sewaktu musafir. Contoh, antaranya apa lagi? Doa orang yang dizalimi, dan juga doa bapa, mak ayah ke atas anaknya. Iaitu dalam hadis Nabi SAW sebut, salasun da'awatin mustajabatun la syakka fihin. 3 waktu yang dikabulkan doa tanpa ragu. Yang pertama, da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi doanya makbul. Maka berhati-hati kalau kita ada menzalimi orang. Kita pernah sebut tentang doa bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas difitnah. Kononnya dia ni semayang tak ikut cara Nabi SAW. Sampai orang ni bila dia doa, apa jadi pada orang ni? Kalau dia ni penipu, ya Allah, panjangkan umurnya dan panjangkan fitnah ke atasnya. Jadi orang ni dah tua-tua, panjang umurnya, bila usia dah tua masih lagi kacau anak dara orang lagi. Jalan-jalan saja cuit-cuit perempuan. Ini bahayanya doa orang yang dizalimi. Yang kedua, da'watul musafir, doa orang yang bersafar, orang yang berpergian. Dalam bahasa kita apa? Musafir. Berpergian lah, pergi jalan jauh lah. Mana dia keluar pergi ke satu tempat yang lain, maka yang tu safar. Orang yang bermusafir, mereka ni kita sebutkan sebagai orang yang dalam keadaan yang agak susah sebenarnya. Sebab orang yang bermusafir, terutamanya pada zaman dulu, zaman sekarang ni dah senang dah kalau musafir. Sebab mana-mana ada hotel. Sikit-sikit tekan je Airbnb kan, jumpa homestay dan sebagainya. Tapi tak seperti kalau dulu, orang dulu musafir, maka biasanya mereka tidurnya tak berapa nak cukup, jalannya susah, perjalanannya sulit. Macam kita sekarang ni, perjalanannya Borneo, nyaman lalu, tenang aja. 5 jam dah sampai Sibu. Sekejap je rasa. Tapi setiap apa yang dirasai, rasa-rasa kesusahan tu, rupanya benda tu akan menjadikan seseorang itu mudah diterima doa dia waktu dia bermusafir. Maka perbanyakkan doa sewaktu musafir. Kemudian last sekali ada satu lagi Nabi sebut, wa da'watul walidi ala waladi, doa mak ayah ke atas anaknya. Jadi sebahagian memberikan maksud ala walidi, waladi. Doa ala ni dia ada doa li dengan doa ala. Allahumma khtim li bihusnil khatimah wala takhtim alayya ataupun alaina bisu'il khatimah, kan doa yang biasa imam suka baca tu. Ya Allah, Allahumma khtim li, ya Allah berilah khatam ataupun pengakhiran untukku ataupun untuk kami dengan husnul khatimah, dan janganlah engkau akhirkan, khatamkan alaina, ke atas kami, dengan su'ul khatimah, dengan pengakhiran yang buruk. Jadi doa li yang kita sebut li ni untuk, doa ni doa yang baik. Kalau doa ala
doa yang buruk. Allahumma alaika bil yahud. Betul tak? Kita sebut, ya Allah, ke atas engkau lah orang Yahudi. Yahudi yang mu'tadin, yang melampau. Allahumma alaika bil yahudil mu'tadin. Jadi itu maksud doa alai. Jadi doa seorang bapa ataupun ibu ke atas anaknya, maksudnya doa yang buruk ke atasnya, doa tersebut adalah doa yang makbul. Maka berhati-hati dalam mendoakan keburukan kepada anak-anak. Sebab doa itu doa yang makbul. Okey, selain itu tuan-tuan, saya nak sebut sikit tentang ada beberapa waktu yang mana Nabi ajarkan pada waktu tersebut makbul je doa. Ada beberapa tempat yang lain. Antaranya Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Yaqul man yad'uni fa astajibu lah. Man yas'aluni fa'u'tiyah. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Kata Nabi SAW, Tuhan kita, Rabb kita turun ke langit dunia pada 1/3 malam yang terakhir. Okey. Bila sebut turun ni macam mana tuan-tuan? Yang ni yang kena faham sikit. Ada sebahagian ulama' mengatakan turun tu maksudnya turunnya rahmat. Ada kata macam tu. Tapi kalau ikut mazhab salaf, maksud turun ni, turun lah. Macam mana? Kita tak tanya. Sebab dalam Al-Quran banyak sebut waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan telah datang Tuhanmu dan malaikat secara bersusun-susun. Datang tu macam mana? Tak tahulah. Tapi disebutkan datang. Jadi yang ni adalah fahaman salaf. Mereka memahami seperti mana Allah sebut, tapi tak serupa dengan makhluk. Contohnya kita sebut muka kita dengan muka pintu. Kan? Muka kita dengan muka pintu sama tak? Tak sama lah. Tapi menggunakan nama yang sama. Anak kita dengan anak tangga sama tak? Anak manusia dengan anak tangga tak sama. Tapi menggunakan perkataan yang sama. Maka begitulah. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, turunnya Tuhan kita ke langit dunia pada 1/3 malam terakhir. Setiap malam Allah turun. Macam mana? Kita tak perlu soal. Apa dia? Banyak isunya dah. Yalah, kalau kita mula mempersoalkan maka susah sikit lah. Maka sebab tu dia banyak benda ni sebenarnya kita sebutkan yang ni daripada segi akidah dia lah. Jadi memang perbahasannya panjang. Contoh kita bagi apa Okey. Dekat syurga nanti kita beriman bahawa kita boleh melihat Allah, kan? Kita beriman. Allah sebut dalam surah Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah tu bercahaya. Gembira mereka kerana dapat melihat Tuhan mereka. Ila rabbiha nadhirah. Jadi mulalah tanya, macam mana nak tengok Allah? Kita pakai mata ke tengok? Waktu dalam syurga macam ni ke tengok? Kan? Jadi soalan-soalan ni adalah soalan yang kita tak ada jawapan. Bahkan para sahabat pun tak tanya benda-benda ni. Maka kita pun tak perlu tanyalah. Ni soalan-soalan ni wasu'alu anhu bid'ah, kata Imam Malik. Soal tentang ni adalah bid'ah. Sebab para sahabat tak pernah tanya. Tiba-tiba je kau je yang tanya benda ni. Benda pelik-pelik macam ni. Maka tak payah tanya. Kita beriman seperti mana Allah sebut. Okey. Kemudian Allah berfirman, kata Allah, "Man yad'uni fa astajibulah." Barang siapa yang berdoa kepada aku kabulkan. "Man yas'aluni fa u'tiyah." Barang siapa yang minta pada aku berikan. "Wa man yastaghfiruni fa aghfirlah." Barang siapa yang memohon keampunan padaku ampuni dia. Bila ni tuan-tuan? 1/3 malam terakhir. Setiap malam.
Jadi ini memang ada kelebihan untuk orang yang suka bangun solat tahajud. Memang ada kelebihan yang sangat besar. Rupanya sebab Allah sentiasa menunggu kita untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waktu yang elok untuk kita berdoa adalah pada hari Jumaat. Yang mana Nabi SAW kata, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'im yusalli yas'alullah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah wa asyara biyadihi yuqalliluha. Pada hari Jumaat ni ada satu waktu yang tidaklah seorang hamba Islam ni, yang beragama Islam, dia berdiri melakukan salat, kemudian dia berdoa pada Allah, bertetapan pula dengan waktu itu, melainkan Allah akan memberikan apa yang dia minta. Dan Nabi mengisyaratkan dengan tangannya, menunjukkan bahawa waktu tersebut sangat sebentar, sangat pendek. Jadi ada yang mengatakan pada di antara dua khutbah. Ada yang kata selepas asar sampai maghrib. Jadi bila tuan-tuan? Wallahu a'lam. Pendapat tentang tu sangat banyak. Ada yang kata sampai 40 pendapat tentang bila waktu yang mustajab doa pada hari Jumaat. Tak kisahlah, yang penting doa. Untung-untung kena doa lah. Macam kita Bilal lah tolong doa masa di antara dua khutbah. Betul tak? Kebiasaan kita kan ada Bilal yang tolong doa. Sebenarnya kalau ikutkan, kita ada bahaskan pasal benda ni dulu kan, tentang sebenarnya sepatutnya kita yang doa istighfar pada waktu itu sepatutnya. Okey. Selain itu, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sewaktu imam duduk ketika khutbah sehingga imam menunaikan solat Jumaat. Maksudnya waktu imam ada dekat atas mimbar lah. Dia kan dia duduk kan? Duduk sekejap, duduk di antara dua khutbah tu. Sampailah nak tunaikan solat Jumaat. Maka waktu tu boleh memperbanyakkan doa. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian ada waktu lain selepas asar. Yang ni ada yang sebut, yang kita sebutkan tadi selepas asar tadi. Yang ketiga, ini yang kita nak masuk sikit ni. Saya nak fokuskan ke sini tuan-tuan sebenarnya. Antara waktu yang sangat baik untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah pada bulan Ramadan. Dan kita ni dah sangat dekat dah dengan bulan Ramadan. Dekat dah. Maka sepatutnya kita dah ada, nombor satu dah kena ada persiapan untuk menghadapi Ramadan. Jangan kita melalui Rejab, Sya'ban ni sama je. Tak ada apa-apa perbezaan. Maka kena ada tambahkan amalan. Dia bukannya masuk Ramadan baru nak start motor. Kan? Orang masuk lomba lari. Kan sebelum lomba lari dia dah ada warm up dulu kan. Dia training dulu, dia warm up dulu. Ada stretching. Dia tak terus je bangun-bangun je, boom, dia terus lari. Tak. Dia akan ada dia dulu training dulu, dia ada buat sesuatu dulu, barulah dia dapat masuk lomba lari. Maka begitu juga pada bulan Ramadan. Dah kena ada persediaan sedikit sebanyak. Terutamanya kita sebut daripada segi puasa. Nabi SAW disebutkan selain daripada bulan Ramadan, bulan yang paling banyak Nabi berpuasa adalah pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban antara bulan yang mana Nabi paling banyak berpuasa. Kita kena fikirkan bahawa Nabi ni orang yang tak tinggal puasa. Tiba-tiba bulan Sya'ban dia lebih lagi puasa. Kita pula tak puasa-puasa langsung selain bulan Ramadan. Jadi tiba-tiba nak start puasa ni berat untuk kita nanti. Itu yang kita tengok, satu Ramadan semuanya terbaring. Kalau boleh ambil cuti. Sebab apa? Habis melepek lah. Semuanya diam je kan. Kalau masuk dalam office tu diam aja. Kenapa puasa? Kan? Disebabkan kita tak biasa. Maka kalau kita ada praktis lebih awal, biasakan puasa Isnin Khamis ataupun puasa Yaumul Bid 13, 14, 15. Yang ni hari-hari putih disebutkan. Ini antara benda yang Nabi tak tinggal.
Dan satu lagi ataupun kita sebut sebagai puasa Daud. Puasa Nabi Daud ni satu hari puasa, satu hari buka. Kemudian esok lagi puasa, esok lagi berbuka, dan seterusnya begitu. Jadi pada bulan Ramadan sangat elok untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada satu hadis Nabi kata, salasatun la turaddu da'watuhum. As-saim hatta yuftir wal imamul adil wa da'watul mazlum. 3 orang yang doanya tidak ditolak. Yang pertama orang yang berpuasa sampai dia berbuka, kemudian pemimpin yang adil, dan juga doa orang yang dizalimi. Jadi ada kelebihan untuk berdoa pada sesiapa yang berpuasa. Seterusnya, antara waktu yang terbaik untuk berdoa adalah pada hari Arafah. Bila hari Arafah, tuan-tuan? 9 Zulhijjah. Bermula daripada lepas Zuhur sampai bila? Sampai maghrib lah. Lepas asar tu masih sambung sampai maghrib. Jadi yang ni antara waktu yang sangat elok. Kalau tuan-tuan mana-mana yang pergi haji, kita akan tengok ada orang yang masa hujan tu pun dia masih angkat tangan lagi. Macam tu dia angkat. Kejap-kejap dia penat, dia duduk. Masa dia diri balik. Itulah sunnah Nabi SAW. Yang menjadi masalah masa hari Arafah, masa tu lah ustaz nak panggil masuk dalam kemah, buat kuliah lah, baca zikir ramai-ramai lah. Tu sebenarnya walaupun benda tu benda yang elok, tapi bukan pada tempatnya. Waktu tu kena galakkan semua keluar, semua pergi. Kau nak buat macam mana pun buatlah, tapi jangan berhenti doa. Sebab tu Nabi tak pernah berhenti doa pada waktu tu, lepas daripada Zuhur sampai ke maghrib tu. Okey, adakah doa ni khusus untuk orang yang wukuf di Arafah sahaja? Macam mana? Kalau kita kat Malaysia ni macam mana, tuan-tuan? Kita. Jadi sebaiknya menggabungkan. Satu, kalau kita lepas daripada maghrib, kita kat sini 9. Kebetulan tak sama kan? Jadi kita doa lepas daripada Zuhur dekat sini. Dan satu lagi, kita ikut masa Arafah yang sebenarnya. Jadi, kalau kata kena macam mana? Berapa jam? Malam Malam ke pagi? Pagi. Malam lah. Kalau kita malam lah kan. Kat sana Zuhur, kita dah malam lah. Jadi waktu tu lah kita kena perbanyakkan doa. Apa dia? Yalah. Jadi tu yang sebahagian kata menggabungkan. Yang tu yang kita, kalau kata macam contoh kita ni, kita puasa kan, dia dah raya dah di awal, tak boleh buat apa-apa lah. Jadi kalau kata macam tu, kita puasa ikut 8 tu, masa dia tengah 9 Zulhijjah sana, kita 8 kat sini kan, kita puasa jugalah tarwiyah tu. 8 Zulhijjah tu kita puasa juga. 8 dan 9 puasa. Tapi kita ikut sinilah, kita tak ikut dia punya pengumuman. Walaupun ada sebahagian yang ulama kata suruh ikut sana kan, sebab Arafah tu ikut sana lah. Ada sebahagian gitu. Tapi pada asalnya kita, kalau ikut pada zaman Nabi, orang Malaysia tahu tak bila Arafah? Tak tahu. Sampai orang balik haji tu, lepas berapa bulan tu, engkau Arafah hari apa? Baru dapat tanya. Sekarang ni dia jadi cepat disebabkan adanya kemajuan teknologi. Barulah, sebab itulah baru kita dapat dengan cepat. Kalau tak sebelum ni kita tak tahu. Maka ada sebahagian kata, maka kita ikutlah mana yang pendapat pemimpin tetapkan di sini, satu Zulhijjah tu bila, maka kita ikut yang tu lah. Sampailah, maknanya puasa sampai 8 ataupun 9 Zulhijjah. Okey. Kelima, waktu doa tidak ditolak adalah di antara azan dan iqamah. Yang mana Nabi kata, inna du'a la yaruddu bainal azan wal iqamah fad'u. Sesungguhnya doa di antara azan dan iqamah tu tidak tertolak, maka berdoalah. Ini antara waktu yang sangat elok. Kemudian yang keenam, selepas daripada solat 5 waktu. Boleh jadi selepas salam ataupun sebelum salam. Sebab para ulama dia berbeza pendapat tentang maksud duburus salah. Apa maksud dubur?
Dubur ni kalau bahasa kita apa nama, punggung tu lah kan. Tapi sebenarnya masuk, kalau bahasa Arab, dubur tu maksudnya hujung. Jadi bila Nabi kata apa perkataan Nabi, duburus salah, Nabi kata di hujung solat, maka para ulama berbeza pendapat. Ada yang kata sebelum beri salam, ada yang kata selepas beri salam. Ada doa yang Nabi memang spesifik kata selepas engkau tahiyat. Selepas engkau baca tahiyat, sebelum beri salam tu baca doa tu. Yang tu memang ada spesifik Nabi sebut tentang doa tersebut. Okey. Jadi itu sedikit sebanyak tentang doa-doa yang waktu yang mustajab yang kita boleh baca, yang sangat elok untuk kita amalkan. Jadi dalam yang ni tadi, dia punya spesifiknya pada bab yang ke-287 ni adalah sewaktu nak berperang. Waktu kita dalam keadaan rasa macam gementar sikit ke apa kan, pada waktu tu rupanya doa mustajab. Waktu tengah pegang senjata, orang askar nak berperang ke apa semua kan. Jadi waktu tu antara waktu yang sangat mustajab. Hadis yang seterusnya, bab yang seterusnya, bab da'awatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni bab ni panjang tuan-tuan, iaitu berkenaan dengan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun doa-doa yang diajarkan kepada para sahabat oleh Nabi. Berapa muka surat ni? Daripada 437 sampai 448, 10 muka surat tuan-tuan. Bab ni saja. Jadi menunjukkan bahawa doa Nabi ni sangat banyak. Dan doa-doa Nabi ni doa yang confirm ada kelebihan. Maka sangat-sangat digalakkan untuk kita hafal doa-doa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah pernah sebutkan sebelum ni, kadang-kadang ada sebahagian orang ni bersemangat sangat hafal doa ciptaan manusia. Lepas tu dia percaya ada kelebihan-kelebihan tertentu, seperti apa nama benda tu dulu? Doa haikal. Saya ada sebut dulu. Doa haikal kan, barang inilah doa yang diajarkan oleh Jibril kepada Rasulullah. Barang siapa yang tidak percaya akan ia, kafirlah dia. Orang pun percayalah doa ni. Saya kecil dulu pun baca jugalah, sebab takut kafir nanti kan. Apa dia? Doa dia biasa je, tapi dia punya kelebihan dia tu, dia dalam buku Majmu' Syarif. Tahu buku Majmu' Syarif tak? Buku kecil tu. Biasa orang-orang dulu ni ada simpan buku pocket book ni untuk ni lah. Saya tak ingat doa dia lah, macam mana doa dia kan. Doa dia tak adalah macam pelik sangat ke apa, tapi masalah daripada segi fadilat tu melampau. Akan dapat 70,000 bidadari, dapat 70,000 pahala mati syahid, 70,000 orang Nabi, macam-macam lah. Seolah-olah macam baca doa tu je, masuk syurga, settle. Baca tu je, dah habis, tak payah dah buat benda lain dah. Hebat sangat dia punya kelebihan dia. Jadi doa-doa Nabi ni sebenarnya yang paling utama untuk kita hafal. Banyak doa Nabi tuan-tuan. Susah nak claim aku hafal semua doa Nabi. Tak. Kita doa dalam solat pun banyak yang kita tak hafal. Doa iftitah tu lah satu jenis yang kita tahu daripada kecil sampai ke besar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira tu kan. Itu je lah aku baca tiap-tiap hari, memang tu je lah yang aku hafal. Tu pun kalau malas aku tak baca dah. Aku terus alhamdulillah je. Terus al-Fatihah kan. Apa dia? Dia apa nama? Yang tu sebenarnya dia dua doa yang digabungkan. Dua doa Nabi baca yang digabungkan. Jadi apa nama, mazhab Syafi'i dia gabungkan dua benda tu dan dia jadikan bacaan dalam solat lah. Sebenarnya doanya panjang, banyak macam-macam. Ada doa yang sangat panjang. Allahumma lakal hamd anta rabbus samawati wal ard walakal hamd anta qayyimus samawati wal ard walakal hamd. Yang ni Nabi baca waktu tahajud. Allahumma antal haq. Apa nama? Macam mana? Saya pun dah lupa dah dia punya doa dia. Wan nabiyyuna haq wal qur'anu haq wal jannatu haq wan naru haq. Ada doa. Hebat, saya suka doa tu. Apa nama, doa dia macam memberi keinsafan lah. Kita betul-betul mengakui, ya Allah, syurga engkau benar, neraka engkau benar, kitab-kitab engkau benar, nabi engkau benar. Jadi doa tu panjang, doanya ada sedikit panjang sikit. Jadi doa iftitah sangat banyak variasi. Kita pala 2-3 sikit tuan-tuan kalau dapat. Jadi ada short sikit lah bila semayang ni. Nak baca yang pendek sikit lah, ataupun nak baca versi lain lah.
Jadi adalah sedikit sebanyak perbezaan, ada variasi, ada beza sikit lah kita bacaan tu. Okey. Doa yang pertama yang ke 663, 662 hadis dia dhaif. Jadi kita skip je lah yang tu. 663 an Shaklin bin Humain radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah allimni du'aan antafi'u bih. Qal qul Allahumma afini min syarri sam'i wa basari wa lisani wa qalbi wa syarri maniyi. Qala Waqi', perawi hadis ni dia kata maniyi yakni az-zina wal fujur. Okey. Kata Syakal bin Humaid, dia kata aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ajarkan aku satu doa yang akan memberi manfaat kepada aku. Ni kita boleh tengok perangai para sahabat. Wahai Rasulullah, datang-datang jumpa je kat Nabi, ausini, berikan aku wasiat. Ajarkan kepada aku satu perkataan yang mana aku boleh berpegang teguh dengannya. Biasa para sahabat memang dia ada perangai nak dapatkan ilmu. Dia suka untuk dapatkan sesuatu daripada Nabi. Dia suka bertanya benda-benda macam itu. Jadi ni antara benda yang baik rupanya tuan-tuan. Kita boleh datang bila kita tengok antara soalan-soalan yang bagus, bila kita jumpa dengan orang soleh ke apa kan, tolong beri nasihat. Ataupun ajarkan kepada aku satu doa yang sangat baik. Tapi itulah kadang-kadang kita kan, bila diajar kan, alah simpelnya doa dah hafal dah. Rupanya doa tersebut sangat hebat. Macam contoh, sebutan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kan simple je kan? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Rupanya, dua perkataan ni, kata Nabi, dua kalimah yang sangat ringan di mulut, sangat berat di timbangan, sangat dicintai oleh Tuhan Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ringan je kita sebut, tapi rupanya sangat Allah sayang, suka sangat dengan perkataan ni. Jadi kita jangan memandang remeh pada doa-doa yang kita nampak pendek dan nampak mudah. Okey, apa maksud doa yang Nabi ajarkan tadi ni? Allahumma afini min syarri sam'i. Ya Allah, selamatkanlah aku, perelokkanlah aku ataupun jagalah aku daripada kejahatan telingaku. Wa basari, kejahatan mataku. Wa lisani, lidah aku. Wa qalbi, dan daripada kejahatan jantungku ataupun hatiku. Wa syarri mani, dan juga kejahatan air maniku. Jadi apa maksud kejahatan air mani ni? Itu yang kata Waqi', perawi hadis ni kata, maksudnya az-zina wal fujur. Maksudnya perzinaan lah. Perzinaan. Jadi, ya Allah, lindungilah aku daripada perzinaan. Rupanya ada doa yang Nabi ajarkan untuk kita, doa, ya Allah, jauhkanlah aku daripada zina. Ada rupanya. Dan zina ni tak semestinya perbuatan zina itu sendiri. Kadang-kadang ada macam-macam. Terutamanya kita pada zaman sekarang, tuan-tuan. Dulu nak tengok perempuan tak pakai baju, senang tak? Susah. Kan? 30 tahun dulu, orang beli majalah. Nak dapat majalah, nak cari, beli majalah tu punyalah susah. Kirim orang ni, kau ada keluar mana pergi apa kan? Ada beli kan? Aku nak kirim. Kan? Dulu kan? Punya payah. Tahun 90-an ke apa kan? Waktu tu tak jumpa kan? Waktu tu, budak sekolah rendah tak pernah fikir pun pasal benda-benda ni. Kan? Saya sekolah rendah tahun 90-an lah. Jadi tak pernah terfikir langsung tentang benda-benda ni. Budak sekarang, tuan-tuan, bila tanya dalam grup WhatsApp, yang mana dia orang dah ada grup WhatsApp sendiri kan, dia sebutlah, ada ustaz, ni si dia ni selalu post gambar pelik-pelik tu. Budak baru dah jam 4, tuan-tuan. Ni zina mata, yang mana budak ni dia sangat luas dah terbuka dah kepada mereka fitnah-fitnah ni sejak umur yang sangat muda, yang mana kita dahulu terpelihara daripada benda ni, jauh daripada benda ni. Jadi kesian sangat. Maka kenalah
ajarkan kepada anak-anak terutama untuk amalkan doa ni. Ya Allah, lindungi aku daripada kejahatan zina ni. Daripada hadis ni tuan-tuan, antara yang lain kita boleh ambil adalah para sahabat suka bertanya kepada Nabi apabila mereka tidak mengetahui tentang sesuatu. Jadi ini juga perkara yang perlu kita biasakan. Kadang-kadang disebabkan kita tak tahu, maka kita cepat-cepat untuk ketawakan orang tu. Macam contoh, ada satu video dulu orang duk beramai-ramai kecam. Dia tanya pada seorang orang Pakistan ni. Dia kata solat subuh 4 rakaat, solat zuhur berapa? 12 rakaat. Kan? Orang pun cakap apa benda jahil orang ni, bodoh ke apa kan. Rupanya mazhab Hanafi lain. Dia ada membezakan antara fardu dan wajib. Solat witir bagi mereka wajib. Kan? Dia sebenarnya dia sebut tu, maksudnya bagi mereka wajib untuk solat 2 rakaat sebelum subuh dan fardu untuk solat subuh. Jadi dia sebutlah memang dua-dua lah wajib. Solat subuh tu 4 rakaat lah. 2 yang wajib, 2 yang fardu. Jadi pada mereka begitu. Untuk kita tak. Wajib tu fardu. Mana yang sunat, maka tak wajib lah untuk lakukan. Maka sebab tu sangat pelik bila kita dengar dia sebut macam tu kan. Viral kejap kan dari tu. Kita tengok rupanya ada kadang-kadang kita ni disebabkan tanpa kita mengetahuinya, kita cepat-cepat nak memperkecilkan orang. Rupanya kita yang jahil. Masuk waktu dah? Dah. Tak ada muslimin yang dirahmati Allah. Baik. Daripada doa ini juga tuan-tuan, maka kita akan dapat melihat bahawa selain daripada kita sendiri berusaha untuk meninggalkan satu-satu amalan buruk dan melakukan amalan-amalan yang saleh, kita juga kena minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bantuan untuk meninggalkan perkara-perkara tu. Sebab kadang-kadang ada juga orang ni cakap aku dah usaha dah. Aku dah cuba dah tak nak buat benda ni. Tapi susah betul nak tinggal perkara ni. Sebab apa? Kadang-kadang tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang sentiasa nampak kehidupannya baik, elok apa semua kan. Sekali tiba-tiba rupanya pada akhir umurnya dia melakukan dosa besar dan mati di atas dosa tersebut. Ada. Jadi tak ada jaminan yang mana kita ni akan sentiasa hidup dalam keadaan soleh. Cuma percentage ni lebih tinggi lah. Chances are the chances are bigger. Dia punya peluang dia akan jadi lebih besar apabila dia ni sentiasa beramal dengan amalan soleh. Ada hadis Nabi kata, wa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sesungguhnya di antara kamu ni ada yang melakukan amalan ahli syurga sehingga di antara dia dengan syurga tinggal sehasta, tetapi catatan kitab mendahuluinya, lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka dan dia masuk ke dalam neraka. Maka ada rupanya orang yang sepanjang umurnya dia hidup dengan amalan ahli syurga, tapi dalam hadis yang lain ada menjelaskanlah fima yabdu, iaitu yang dia tunjukkan kepada manusia. Manusia semua menyangka bahawa dia ni memang orang yang baik. Ni ustaz ni, yang ni tok syekh ni, tuan guru ni. Sekali tiba-tiba tengok dalam neraka sama-sama masuk. Ada tak? Ada tuan-tuan. Ada hadis Nabi SAW menyebutkan tentang ada satu orang ni di dalam neraka, tiba-tiba dia ni diazab dengan azab yang pelik daripada orang lain. Iaitu ususnya ditarik dan kemudiannya diletak di tengah-tengah dan kemudian dia berpusing-pusing seperti keldai pusing dekat mesin gandum, pengisar gandum tu, pusing. Jadi orang dalam neraka datang, sama-sama ahli neraka ni semua datang sebab tengok pelik, dia punya azab dia ni lain daripada yang lain, bukan yang biasa orang kena. Jadi pergilah. Bila pergi, tanya dekat orang ni, engkau ni kan dulu yang suruh kami buat baik dan suruh kami meninggalkan kejahatan. Lalu lelaki ni jawab apa? Ya, aku dulu suruh engkau melakukan kebaikan tapi aku tak buat, dan aku suruh engkau meninggalkan kejahatan tapi aku melakukannya. Yang ni kita sebut
peringatan dan ancaman yang besar kepada para ustaz yang banyak mengingatkan manusia tentang kebaikan tapi dia tak buat, dan juga suruh orang meninggalkan kejahatan tapi dia melakukan perkara tersebut. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan kita tak termasuklah. Menakutkan benda ni tuan-tuan. Terutamanya bila orang yang sedar kan, yang berdiri, yang duduk di meja-meja penceramah, yang banyak mengingatkan manusia tentang kebaikan, suruh orang tinggalkan kejahatan, tetapi kalau kena dekat dia kan, macam manalah Allah Subhanahu Wa Taala kan hukum kalau dia pula yang melakukan perkara tersebut. Okey. Jadi mudah-mudahan Allah bantu kita insya-Allah. Baik, jadinya satu lagi tuan-tuan. Kadang-kadang yang keempat, yang terakhir kita sebut tentang ni daripada hadis ni adalah ada waktunya kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita ni akan menjadi fitnah kepada kita. Apa-apa yang kelebihan yang kita nampak, oh dia ni ada ilmu yang banyak, oh dia ni ada harta yang banyak, nampak dia boleh banyak bersedekah dengan harta tersebut. Tetapi kadang-kadang perkara itu boleh menjadi sumber ujian kepadanya. Kan, orang yang ilmunya banyak, maka dia akan diuji dengan sifat sombong. Dia merasakan dia lebih tahu daripada orang lain. Orang yang diuji dengan harta yang banyak, maka dia akan diuji dengan rasa megah diri. Kereta dia lebih besar, rumah dia lebih besar, isteri dia lebih cantik sebab dia dapat belikan macam-macam skincare untuk isteri dia kan. Jadi ini adalah ujian yang kadang-kadang kelebihan yang Allah berikan kepada seorang rupanya menjadi sumber ujian kepada dia. Maka kita perhatikan balik, adakah segala apa yang Allah berikan kepada kita, kelebihan-kelebihan yang kita nampak lebih daripada orang lain, adakah itu sebenarnya ujian Allah kepada kita? Dan kita minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kelebihan mata kita, telinga yang dapat mendengar, lidah yang dapat bercakap, boleh baca Al-Quran dengan elok, kita laungkan dengan baik, orang semua puji bacaannya, rupanya menjadi sumber ujian kepada orang tersebut, disebabkan timbulnya rasa riak, timbulnya rasa lebih hebat daripada orang lain, dia merasa dirinya lebih bagus sehingga dia tak dapat menerima teguran orang, disebabkan dia rasa dia lebih, aku takkanlah orang nak tegur aku kan pengurusi surau aku kan macam-macam lah, aku kan ustaz, aku kan mufti dan sebagainya. Maka dia merasa dirinya lebih baik. Ini menjadi ujian kepada dia apabila diberikan kelebihan demi kelebihan. Maka berhati-hatilah, sekiranya dipuji oleh manusia, janganlah dipuji menjadikan kita ni besar diri. Bahkan apabila dipuji, kita kena serahkan balik kepada Allah. Ada doa, para sahabat selalu baca doa ni. Tak silap saya Abu Bakar As-Siddiq yang baca. Bila kena puji je dengan manusia, Allahumma anta a'lamu minni binafsi wa inni a'lamu binafsi minhum. Ya Allah, engkau lebih kenal aku daripada diri aku sendiri, dan aku lebih kenal diri aku berbanding mereka yang puji aku ni. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun wa la tu'akhidni mimma yaqulun waghfir lima la ya'lamun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang diorang ni cakap, dan janganlah engkau azab aku disebabkan apa yang mereka sangkakan ni, dan ampunkanlah aku atas apa perkara yang mereka tak tahu tentang dosa-dosa aku. Doa ni cantik tuan-tuan. Dia memang akan ingatkan kita balik bila kena puji je dengan manusia kan. Ya Allah, engkau tahu lagi aku ni lagi banyak dosa sebenarnya, mereka ni tak tahu pun tentang aku. Jadi bila kena puji, kita terus ingat balik pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sedar kita ni sebenarnya banyak dosa. Baik, jadi kita berhenti dulu setakat ni. Saya mohon maaf banyak-banyak apa-apa salah silap, itu kelemahan saya. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.